Susahlah tuan-tuan kalau kita menganggap bahawa semua prasangka peribadi kita boleh jadikan sebagai alat untuk membelakangkan undang-undang. Saya pun tak gembira tuan-tuan. Sebagai rakyat Malaysia, saya pun tak gembira apabila saya perlu membayar cukai pendapatan yang saya anggap terlalu tinggi. Tapi saya kena bayar kerana itu adalah sumbangan saya sebagai rakyat Malaysia yang mengikut peraturan undang-undang. Saya pun tak gembira tuan-tuan, harga minyak naik dan saya masih kena bayar road tax. Dan saya dah bayar cukai pendapatan. Kerana dalam Malaysia ni tuan-tuan, 18% je rakyat Malaysia bayar cukai pendapatan. Jadi apabila orang dah bayar cukai pendapatan, kami juga tidak dikecualikan bayar road tax. Kita kena bayar road tax tuan-tuan. Sebab walaupun saya dah bayar cukai pendapatan, tetapi 16 juta orang yang lain dikecualikan daripada cukai pendapatan. Sebab cukai pendapatan ni hanya kena pada 18% je pekerja. Tapi itulah hidup bernegara. Jadi bayar lagi road tax. Bila dah bayar road tax tuan-tuan, saya tidak mendapat sebarang servis percuma apabila saya pergi ke klinik dengan hanya menunjukkan bahawa saya adalah salah seorang daripada 18% pembayar cukai di Malaysia. Saya masih lagi perlu membayar kos yang sama. Dan cukai pendapatan tidak memberi saya sedikit merit pun untuk mendapat sebarang pengurangan bil perubatan. Maksudnya saya bayar cukai dengan seorang yang tidak membayar cukai. Kalau dia operate kena RM5,000, saya kena RM5,000. Dia ada peluang untuk mendapat pengurangan, saya dah pasti tak akan dapat peluang pengurangan. Kerana orang yang bayar cukai dianggap sebagai orang yang berduit. Walaupun duit diambil oleh cukai, duit diambil dari sistem perubatan. Berarti tuan-tuan, kalau kita nak fikir tentang kegembiraan, kita nak fikir tentang pakar, tentang satu sistem, tentang balik kepada teori-teori yang kita secara peribadi tak berpuas hati, dan kemudian kita nak menentang undang-undang tersebut. Dia tak adil kerana bernegara dan berbangsa adalah berperlembagaan dan berundang-undang. Berarti tak semua undang-undang dibuat untuk menggembirakan. Kerana undang-undang bukanlah showcase. Undang-undang, pembuat undang-undang, dasar undang-undang, parlimen yang melaksanakan undang-undang dan agensi pekuat kuasa yang melaksanakan undang-undang yang telah diputuskan oleh parlimen sebagai sebahagian daripada perlembagaan yang membentuk negara bangsa ni. Dia bukanlah alat hiburan. Sudah tentulah ada bleeding. Ada kecederaan. Seperti contoh saya bagi tahu pada tuan-tuan, bagi mereka yang bermain dalam properti, apabila undang-undang properti mengatakan anda hanya dapat sekali sahaja pengecualian untuk jual rumah. Ramai orang mengalami masalah untuk menjual rumah yang kedua kerana kerajaan akan ambil 30% daripada margin untung penjualan rumah. Jadi benda-benda banyak yang tidak gembirakan ni tak bererti kita harus menipu. Tak bererti kita harus mengatakan bahawa teori pembayaran cukai, teori pembayaran tol, teori pembayaran ini adalah dimainkan oleh pakar-pakar ekonomi di Malaysia. Dan akhirnya kita menjadi mangsa. Jadi saya fikir ini antara benda-benda yang saya bincang. Number dah ada kan kita sekarang? Okey, kita tak ada number petang ni. Tapi tak apalah, terus saya pergi kepada title dia. Lepas 8 hari tuan-tuan dan saya bercuti 2 hari. Saya tak keluar meninggalkan bangunan ni kecuali pagi ni sekejap je pergi buat spek. Saya menghabis banyak masa menganalisis data, melihat review dan membaca pandangan. Ini first time saya tengok, membaca pandangan. Dan saya fikir saya berbincang dengan seorang senior yang mengendalikan sebuah rangkaian televisyen. Berbincang bagaimana kita media sepatutnya berada dalam posisi 2 tahun rakyat Malaysia dilanda oleh COVID-19 dan kita sedang mengalami apa yang dipanggil sebagai mentality damage yang sangat dahsyat. Saya fikir Gegar Vagansa 8. Saya fikir drama petang tentang orang Melayu berebut kata. Saya fikir bagi tahu hiburan-hiburan komedi tak mampu mengisi kekosongan dan lompong jiwa yang sebenarnya diperlukan oleh rakyat Malaysia. Tekanan, berada dalam keadaan ketidakgembiraan kerana COVID-19 telah merampas begitu banyak waktu gembira kita. Kerana perintah-perintah yang dilaksanakan inilah disiplin baru yang menyukarkan kita untuk menyesuaikan diri, terutama apabila kita telah berumur dan kita telah biasa hidup dalam sistem lama. New normal memerlukan lebih banyak perancangan di mana saya fikir inilah masa kumpulan pakar, kumpulan ulama, kumpulan pakar strategis, kumpulan yang mengaku diri mereka sosiologis dan antropologis perlu keluar dan memberi khidmat kepada masyarakat bagaimana anda harus menyusun mindset anda untuk memulakan tahun baru. Tahun baru 2022 akan lebih mencabar, tuan-tuan. Dia akan lebih mencabar. Berarti macam ni, tuan-tuan. Apabila kita dikurung, tiada cabaran kerana kita dikurung. Tapi tahun ini adalah tahun di mana kita dibuka daripada kurungan. Tidak akan ada PKP patah balik. Walaupun negara kita dilaksanakan macam mana pun serangan COVID, kita akan move sama stage.
seperti mana langkah-langkah negara Eropah move forward. Sama stage seperti Amerika, move forward. One down, two to go. Kalau berlaku satu korban, yang hidup terpaksa terus hidup. Berarti dalam keadaan sekarang, tuan-tuan, masalah yang paling besar adalah bagaimana tuan-tuan bersedia untuk menghadapi tahun yang sangat kritikal dan tahun yang sangat banyak up and down. Tahun-tahun yang menjadikan saudara akan merasa dekat mana saudara akan mendapat rujukan bagi menyesuaikan diri saudara. Dekat mana tempat saudara dapat tahu kata mentaliti baru harus dibentuk, vibe baru harus ada. Ini yang paling saya bimbang, tuan-tuan, adalah keracunan minda. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sarankan 3 bulan yang pertama ni, tuan-tuan rancang pertuturan minda saudara seperti mana orang ekonomi merancang tahun kewangan mereka kepada 4 fasa. Januari hingga Mac, April hingga Jun, Julai hingga September, Oktober hingga Disember. Itu 4 fasa yang selalu digunakan oleh semua syarikat-syarikat besar apabila mereka merancang suku tahunan mereka. Begitu juga lah fikiran, tuan-tuan. Saya cadang kepada fikiran kerana saya lihat ramai. Kalau saya tengok daripada data yang undi dulu, kita ada 722 orang yang ada menonton. 459 telah mengundi mengaku bahawa secara mentaliti, saudara telah terjejas teruk. Daripada seorang yang positif, saudara menjadi seorang yang negatif. Daripada seorang yang proaktif, saudara telah menjadi seorang yang pasif. Daripada seorang yang ada vibe positif, saudara telah menjadi seorang yang menjadi vibe yang negatif. Undi itu kita pernah buat dulu dan saya masih simpan data tu. 722 orang menonton live Garasi dengan 459 orang memberitahu, ya, kami sedang mengalami apa yang dipanggil sebagai ketidakstabilan mentaliti ataupun kemerosotan mentaliti. Tuan-tuan dan puan-puan, mampukah tuan-tuan dan puan-puan membuat penyesuaian dengan mengatakan bahawa dengan begitu banyak COVID telah tinggalkan, bukanlah tekanan mengenai bagaimana orang itu dihinggapi penyakit. Kerana untuk pengetahuan saudara, hingga sekarang kita ada 33.4 juta rakyat Malaysia, hanya ada 2.8 juta yang telah pun kena COVID. Tapi kemelaratan dan juga tekanan mentaliti dialami oleh semua orang. Kira-kira 16 juta lebih pekerja. Dan kita mungkin ada 20 lebih juta orang pekerja. Kita ada beratus ribu orang yang sekini yang telah sedang menjadi pelajar, yang sedang belajar di pelbagai pusat pengajian tinggi. Daripada PhD ke master ke degree sampailah ke diploma ke sijil. Bagaimana orang ini yang sebahagiannya anak-anak kita dan kita sendiri, tuan-tuan, ingin menyusun vibe yang pertama dalam 3 bulan pertama tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang paling saya bimbang bukanlah COVID-19 dan Omicron ataupun Delta Cron. Apa yang saya ketara saya lihat adalah damage mentality yang sedang dialami oleh rakyat Malaysia, terutama orang Melayu. Saya mula melihat begitu banyak posting yang berteraskan kebencian. Saya lihat begitu banyak posting yang dimuat naik berteraskan kemarahan. Dan paling teruk, tuan-tuan, orang melepaskan kebenciannya di semua tempat. Hingga kita tahu kata akhirnya, tuan-tuan, apa saja berlaku. Kalau nyamuk terbang pun, tuan-tuan, kebencian akan dilepaskan kepada nyamuk yang terbang. Kalau seekor kucing, tuan-tuan, menyebabkan anda terkejut, kebencian itu akan dilepaskan kepada seekor kucing. Berarti himpunan kebencian telah berlaku begitu banyak dalam diri saudara. Kerana dalam tempoh 2 tahun ini, tuan-tuan, persengketaan dan juga krisis kita dalam menangani COVID-19 telah menjadikan kita penuh dengan ditanam oleh kebencian. Kita berkrisis mengenai vaksin itu perlu atau vaksin tidak perlu. Kita berkrisis mengenai sama ada vaksin ini adalah benda yang relevan ataupun anti-vaksin adalah perkara yang paling penting. Benda-benda ini telah damagekan fikiran kita dengan banyak. Tuan-tuan, kecederaan kita dalam pertengkaran mengenai vaksin dan anti-vaksin, tuan-tuan, sangat serius walaupun angkanya menunjukkan berbeza. Angka data yang dikeluar hari ini ada di update latest. Kita telah melihat 99% rakyat Malaysia telah menerima satu dos. 99%. Berarti hanya 230% lagi. 230,000 orang saja yang tidak menerima. Manakala pada jumlah tersebut, tuan-tuan, 97.8% telah lengkap 2 dos vaksin. Iaitu 288,000 rakyat Malaysia telah pun melengkapkan 2 dos vaksin. Berarti secara keseluruhannya kita boleh menganggap 99% rakyat Malaysia daripada golongan dewasa, iaitu 18 ke atas, yang menguasai media sosial ni, adalah mereka yang telah pun committed dengan pemvaksinan. Manakala bagi golongan remaja 12 hingga 17 tahun yang tak banyak menyuarakan pandangan mereka, mereka adalah orang bermain di Instagram yang tidak berminat untuk berdebat mengenai isu vaksin kerana umur mereka.
Daripada 12 hingga 17 tahun, kita telah mencapai 90% mereka yang telah menerima 1 dos dan 86% mereka yang telah lengkap 2 dos. Berarti kalau dari segi pecahan, tuan-tuan, kita tidak berada dalam keadaan yang kritikal seperti Amerika. Amerika data barunya bukan lagi 326. Data baru Amerika penduduknya telah disahkan di bawah bancian yang baru adalah 337,000 orang. 200 juta orang saja yang lengkap 2 dos vaksin. Manakala 37 juta lagi telah pun divaksin dalam tempoh terdekat sejak 2 bulan apabila Omicron melanda. Berarti Amerika terbelah dua dengan hanya ada sekitar 62% orang yang telah pun memilih untuk vaksin, manakala bakinya memilih untuk tidak divaksin. Krisis di Amerika sama hebat dengan krisis yang sedang berlaku di England kerana England hanya menerima 70% orang yang telah divaksin dan 30% lagi enggan menerima pemvaksinan. Sama juga berlaku di Jerman. Jerman hanya lebih maju sedikit dengan 74% orang yang menerima pemvaksinan, yang lain enggan. Berarti dari segi krisis, kalau kita katakan rakyat dipecah belahkan oleh kerana pemvaksinan ni, tuan-tuan, dia lebih banyak berlaku di negara sekular kerana teori konspirasi lebih popular di negara sekular berbanding daripada negara yang berteraskan agama. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuk pada negara-negara berteras agama, kecuali yang miskin. Negara-negara Islam yang miskin, Malawi, negara Islam yang miskin seperti Niger, negara Islam yang miskin seperti Mali, negara Islam yang miskin seperti Guinea, Senegal. Itu adalah negara-negara yang tidak menerima banyak akses perubatan. Tapi bagi negara-negara Islam yang lebih moden, termasuk Indonesia, kadar pemvaksinannya jauh lebih baik daripada negara-negara sekular kerana teori konspirasi lebih mudah menyerap dalam negara sekular. Kerana negara sekular lah yang mengasaskan perkataan teori konspirasi. Iaitu teori konspirasi mula diteraskan daripada tahun 60-an apabila berlaku pemberontakan golongan yang mendapat kurang maklumat. Bagaimana teori konspirasi bermula? Golongan yang mendapat kurang maklumat kerana maklumat disembunyikan oleh golongan yang memiliki banyak maklumat. Ini maksudnya bermula dengan golongan kerajaan. Kerajaan menguasai banyak maklumat, rakyat mempunyai kurang maklumat. Cara rakyat memerangi maklumat yang dipanggil sebagai established information yang diperkenalkan oleh kerajaan ada dengan mencipta teori konspirasi, iaitu tindak balas apa yang dipanggil sebagai protes. Kerana kamu kurang memberikan kami maklumat, maka kami akan mencerita maklumat, mencipta maklumat kami sendiri. Sebab tu Lot 52 sangat popular. Saudara yang belajar, yang minat UFO ni, saudara akan tahu. Oleh kerana Amerika menjalankan banyak kajian persenjataannya di kawasan gurun pasir. Di sekitar Vegas dan sebagainya, gurun pasir ni, Utah apa semua tu, Utah tu. Oleh kerana banyak penerbangan jet pejuang dan juga kenderaan-kenderaan moden peperangan ataupun kenderaan-kenderaan yang dibina untuk menguasai angkasa, diterbangkan pada waktu malam. Dan semua projek-projek yang berada di bawah security tinggi ni dirahsiakan daripada rakyat. Dan rakyat tak tahu tentangnya. Apabila berlaku keputusan di mana rakyat tidak tahu bagaimana biaya dan juga kewangan digunakan oleh pihak ketenteraan dalam uji kaji, sama ada uji kaji itu merugikan Amerika, membazirkan wang Amerika melebihi daripada hal yang sewajarnya kerana dia masuk di bawah file rahsia, maka rakyat kembali dengan mencipta mitos yang sangat besar bahawa kawasan gurun yang ada di Amerika adalah kawasan yang kerap dikunjungi oleh UFO. Teori ini telah menjadi teori konspirasi yang sangat popular. Dan teori-teori konspirasi seterusnya dibentuk apabila tidak ada begitu banyak maklumat mengenai kematian John F. Kennedy. Tidak ada begitu banyak maklumat mengenai apa yang sedang berlaku kepada ratusan ribu tentera Amerika apabila mereka dihantar berperang di Vietnam pada tahun 1967 hingga 1975. Di mana apabila setiap kali rakyat Amerika yang berusia 18 tahun ke atas muda ni mati, ibu mereka hanya akan menerima surat MIA, Missing in Action. Amerika tak pernah declare kepada ibu bapa yang mana anak-anaknya dihantar untuk berada dalam perang di Vietnam sebagai mati dalam perjuangan. Mereka akan menyebutnya hilang dalam peperangan, missing in action. Benda-benda yang berkembang dalam teori sekular di negara-negara sekular lah yang kemudiannya menyebabkan teori konspirasi menjadi sangat popular. Satu adalah kerana dia ada tindak balas rakyat yang menghasilkan akses maklumat kepada masyarakat awam dinafikan. Jadi cara untuk menimbulkan kegoncangan, menimbulkan kemarahan dan menimbulkan kecelaruan kepada kerajaan adalah mereka-rekakan teori yang menyebabkan rakyat marah. Mereka-rekakan teori yang akan mengelirukan rakyat kerana teori-teori yang dibangunkan oleh pakar-pakar teori konspirasi adalah teori-teori yang akan membunuh berita-berita yang disampaikan oleh kerajaan. Teori konspirasi tak bermula dalam Islam, tuan-tuan. Kita tak ada teori konspirasi. Sebab itulah sampai sekarang, tuan-tuan tak boleh membaca buku yang ditulis oleh ulama muktabar mengenai peristiwa pembunuhan Sayyid Khalifah Saidina Uthman bin Affan.
Tak ada orang tulis, tuan-tuan. Kerana dalam Islam kita telah berpegang bahawa menulis sesuatu yang mencetuskan fitnah dan memecah belahkan dengan gambaran hujah-hujah yang tidak dapat ada bukti yang sahih. Sebab tiada bukti siapa yang membunuhnya. Tiada bukti yang sahih. Walaupun orang boleh mencipta bahawa yang membunuhnya adalah mereka daripada golongan yang bukan kroni. Mereka yang golongan yang marah kerana pelantikan-pelantikan jawatan oleh Saidina Uthman bin Affan banyak diberi kepada orang yang berada dalam lingkungannya. Tetapi ulama muktabar tidak akan menulis buku mengenai peristiwa Uthman bin Affan kerana penceritaan dengan fakta yang tidak lengkap, penceritaan dengan dokumen dan bukti yang tidak sahih akan dipanggil sebagai teori konspirasi. Sebab itu, tuan-tuan, kita tak boleh membaca begitu banyak teori konspirasi melalui fakta-fakta yang terhad dan terlihat jelas dalam perang Siffin. Apabila berlaku perebutan kuasa di antara Muawiyah dan juga Saidina Ali, tak ada orang nak menulis tentang teori konspirasi, tuan-tuan. Tak menulis tu pun perpecahan di kalangan Islam akibat peristiwa perang Siffin sangat besar. Di situlah bermulanya Syiah. Tetapi tiada teori konspirasi ditulis kerana teori konspirasi bukan bermula dalam pendidikan Islam. Kerana dalam pendidikan Islam, setiap berita, kewartawanan lah kita kata asas kewartawanan Islam, kalau ada kewartawanan, berasaskan cakap mulut tu, dia mesti cukup saksinya. Dalam cukup saksinya tu mestilah orang boleh dipercayai. Saksinya tu bukanlah orang yang fasik. Saksinya itu mestilah orang yang diyakini sebagai tidak pernah berdusta. Cukup latar agamanya. Syarat-syarat di dalam Islam untuk mencetuskan perkara-perkara yang dipanggilkan sebagai saya menyangkakan begini, saya memikirkan begini, saya ada sedikit bukti, kalau saya cantumkan dengan bukti yang begini boleh menjadi begini. Tak pernah ada, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan akan bertanya kepada saya untuk saya bercerita. Sebahagian daripada tuan-tuan akan bertanya, boleh tak kita bincangkan perang Jamal? Perang yang berlaku di antara pengikut Sayyidatina Aisyah ataupun ibu kita ni. Sayyidatina Aisyah ni adalah ibu kita. Aisyah. Dengan pengikut Ali yang dipimpin oleh Abdul Rahman bin Auf. Tiada teori konspirasi yang boleh dibentuk. Siapa batu api, bagaimana perang ni berlaku, apakah, tak boleh. Kerana kedua-duanya telah dianggap sebagai benar. Ini adalah perang ijtihad. Kedua-duanya berperang kerana Allah Ta'ala. Dia tak boleh menulis tentang teori konspirasi. Tetapi teori konspirasi yang berkembang di Amerika akibat rakyat Amerika marah kerana data dan juga maklumat apabila Amerika menjadi negara yang selalu campur tangan dalam isu asing selepas mereka menjadi kuasa besar dalam ketenteraan dan ekonomi selepas Perang Dunia Kedua. Menyebabkan rakyat Amerika marah. Rakyat Amerika marah ni, tuan-tuan. Itu yang saya katakan. Apabila rakyat tidak mendapat maklumat yang cukup, maka mereka mencipta ruang-ruang teori konspirasi. Sebab tu saya beritahu pada saudara, untuk suku pertama ni, jauhi daripada saudara terlibat dalam keracunan benda-benda yang dipanggil sebagai perdebatan tanpa hujah yang munasabah. Perdebatan tanpa hujah yang betul dan perdebatan yang boleh membawa kepada cenderung pada fitnah. Sebab untuk mengharung 3 bulan pertama, tuan-tuan perlu kuat. Tuan-tuan perlu menjadi, tuan-tuan, macam ni tuan-tuan. Apabila tuan-tuan mendengar sesuatu perkara, dan perkara itu adalah perkara yang tidak sahih betulnya, maka saudara mula menggerakkan fikiran saudara untuk hidup dengan perkara yang tidak sahih betulnya. Apabila saudara mendengar, bererti dia bukan sahaja mengisi ruang dalam fikiran saudara, dia juga mengisi ruang dalam hati saudara. Maklumat yang mencetuskan kebencian bukan sahaja tanam di kepala, dia juga tanam di hati. Okey? Dan sekarang akan datang lagi pula pusingan kedua di mana vaksin ini akan diperdebatkan sebab kita telah melancarkan booster. Sekali lagi kita akan balik macam 2 dos vaksin. Ini adalah tikus makmal, ini adalah apa. Anak kita nak disuntik, anak kita pula akan dianggap tikus makmal. Saya nak ingatkan saudara, saudara mempunyai pilihan yang sangat jelas. Selamatkan diri saudara daripada keracunan. Iaitu jangan berdebat tapi buat keputusan. Kalau saudara rasa saudara ingin vaksin anak saudara, vaksin. Kalau saudara rasa saudara nak booster, booster. Tapi jangan berdebatkan satu keputusan yang saudara buat. Tapi saudara masuk dalam perdebatan salah-salah saudara orang yang bodoh dan tak tahu buat keputusan. Kita dah lalu proses ni 2 tahun, tuan-tuan. Proses ini telah merosakkan banyak minda, merosakkan banyak stamina, merosakkan banyak fokus. Kita tak boleh, tuan-tuan, dengan hidup dengan terus mengatakan bahawa dalam 2 tahun ni kita tak boleh bergerak, tuan-tuan. Tuan-tuan sebahagian daripada tuan-tuan adalah orang yang kehilangan pekerjaan, tuan-tuan orang yang terjejas ekonomi. Tuan-tuan orang yang terjejas emosi. Tuan-tuan orang terjejas sebagai perkara dalam hidup tuan-tuan. Terutama sekali adalah kau boleh upayakan tuan-tuan bersosial. Merudum dengan teruk. Kerana di mana tempat saudara pergi, saudara terpaksa menentukan saudara nak pro vaksin atau anti vaksin.
Saudara terpaksa memilih untuk menyatakan bahawa anak saudara akan divaksin atau tidak divaksin. Saudara berada dalam keadaan di mana kalau saudara mengatakan saudara pro-booster, saudara akan dibenci. Kalau saudara mengatakan saudara anti-booster, saudara akan dibenci. Semua keracunan ini membunuh kita lebih teruk daripada COVID. COVID telah membunuh 31,000 rakyat Malaysia setakat ni, tuan-tuan. Tetapi dari segi mentaliti, dari segi jiwa, dia telah membunuh lebih berpuluh-puluh juta orang. Terutama orang Melayu, tuan-tuan. Apabila tuan-tuan mudah terasih dan mudah terhasut dan mudah terpercaya kepada perkara-perkara yang mengelirukan saudara. Saya seorang pro vaksin saudara kerana pengetahuan saya. Tapi saya menasihatkan saudara yang tidak mahu vaksin untuk tidak menjadikan dia perdebatan, kerana saudara yang tak mahu divaksin pun kena move forward. Saudara yang tak mahu booster, tak payah berkelahi pasal booster ni saudara. Kerana hidup saudara sebenarnya tentang booster. Bukan tentang booster. Hidup saudara sebenarnya adalah meneruskan kelangsungan hidup saudara. Isu tentang booster tidak boleh merosakkan fokus saudara untuk memajukan diri saudara, memajukan diri saudara sebagai ibu bapa, meneruskan tanggungjawab terhadap anak-anak, menguruskan tanggungjawab saudara terhadap negara bangsa. Jika saudara buang begitu banyak masa saudara, fokus saudara untuk berkelahi benda yang 2 tahun dah kita kelahi, tak kesudah. Tapi resultnya menunjukkan semua palatau booster telah menyertai booster. Kerana kita telah, semua palatau vaksin telah menyertai vaksin, kerana kita ada 99% orang yang telah pergi vaksin. Berarti negara kita tak terbelah dua dari segi penerimaan vaksin. Booster ni senang saudara. Ambil juga macam vaksin. Waktu datang AstraZeneca, dan AstraZeneca telah difitnah oleh golongan-golongan yang palatau ni, mengatakan dia adalah vaksin pembunuh kerana kes blood clot berlaku dengan blood clot. Blood clot. Apa dia? Blood clot. Ataupun saya panggil sebagai darah beku. Telah membunuh dia bunuh 5 orang je di Jepun. Dan dia bunuh beberapa orang di Korea Selatan, dan dia ada beberapa kes di Amerika. Maka AstraZeneca telah difitnah sebagai vaksin tikus yang akan disuntik kepada manusia. Tetapi apabila datang freedom fighter, anak-anak muda yang menganggap bahawa kita perlu memulakannya. Kerana anak-anak muda melihat dunia dalam bentuk berbeza daripada kita orang tua ni. Sebab mereka ni tak banyak didedahkan dengan duduk bergosip, duduk membawang, duduk bercakap benda bukan-bukan. Jadi mereka memilih. Apabila prima vaksin AstraZeneca menerima demand yang sangat tinggi, mencapai 250% daripada keperluan dia, barulah semua orang sedar ni tengah duduk kelahi-kelahi anti-booster, seolah-olah Malaysia terbahagi dua. AstraZeneca yang dianggap sebagai grade nombor 2 pun telah menerima tempahan yang sangat luar biasa. Daripada vaksin option dia dijadikan vaksin pilihan. Dulu option, kemudian jadi vaksin wajib. Kita dah lalu dah semua pusingan tu. Ambil 2 dos. Sekarang datang booster, kita akan kelahi lagi. Balik macam dulu kelahi, mula-mula gaduh dengan mak mertua. Abang tu kata, aku kahwin dulu, bilik besar aku punya. Sebab aku kahwin dulu. Kan rumah ni 3 bilik. Anak 4 beradik. Abang yang kahwin dulu kata, aku kahwin dulu. Anak aku sekarang 6 tahun, aku nak bilik besar. Bergaduh. Balik raya tahun kedua. Abang ni beranak 1 je, lepas tu nombor 2 tak datang. Adik yang kahwin terus kembar 2. Adik tu kata, aku nak ambil bilik besar. Sebab engkau beranak 1 tu je. Bini engkau tu dah lepas beranak 1 mandul. Bini aku subur, beranak terus 2. Kelahi lagi raya kedua. Berebut lagi takhta bilik besar dalam rumah dengan mengukurkan anaknya pula. Kahwinlah pula adik yang ketiga. Adik yang ketiga ni kahwin, nak jadikan cerita, abang ipar dia tu meninggal. Ada 4 orang anak. Dia ambilnya anak-anak abang ipar dia balik. Dia kata, aku kena dapat bilik besar. Sebab aku ni sedang memelihara anak yatim. Aku yang paling ihsan. Aku yang paling mulia di antara kamu kerana aku bela anak yatim, kamu bela anak sendiri. Tiap-tiap tahun tuan-tuan balik raya bergaduh dengan satu benda yang menggambarkan setiap daripada kita tidak mempunyai peluang untuk belajar tentang ihsan. Sebab itulah tonton ni kita akan bergaduh lagi. Sebab saya takut 3 bulan pertama, tuan-tuan tak boleh fokus untuk memperbaiki kehidupan tuan-tuan yang dah musnah dalam tempoh 2 tahun. Kemusnahan ni banyak berlaku tuan-tuan. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, daripada habis kita berdebit, saya masih bimbang dia berlaku kelonggaran kasih sayang keluarga. Kerana tuan-tuan bagi terlalu banyak waktu untuk menjadi anti-vaksin, pro-vaksin. Senang je tuan-tuan. Tak mau booster, jangan booster. Tapi tak payahlah maki orang yang booster. Orang yang booster pula nak booster, pergi booster. Tak payahlah naik tas tu, baki orang yang tak booster. Sebab kita akan tahu akhirnya ending negara ni adalah bagaimana kita nak bergerak ke depan.
Kamu booster ataupun kamu tak booster, tidak ada seorang daripada kita untuk layak untuk membunuh yang lainnya. Sebab ini bukan perang saudara. Vaksin ni tuan-tuan dan booster ni tuan-tuan dan anak kita yang jatuh 5 hingga 11 tahun yang ditawarkan ni tuan-tuan bukan jadi alasan untuk kita mengisytiharkan perang antara satu sama lain. Kerana apabila tuan-tuan mengisytiharkan perang, tuan-tuan membuang masa dan saya bimbang tuan-tuan perang pada benda yang sebenarnya bukan relevan untuk hidup harian tuan-tuan. Tuan-tuan menaikkan status tu tuan-tuan. Masalah tuan-tuan sebenarnya adalah ekonomi tuan-tuan. Masalah sebenar adalah untuk memulihkan keyakinan anak tuan-tuan untuk masuk ke sekolah ketika mereka takut. Mak, pergi sekolah ni nanti saya kena COVID tak, mak? Tuan-tuan harus menanam kembali keyakinan kepada anak saudara, anak-anak tuan-tuan yang tercicir pendidikan yang akan ada beberapa ratus ribu calon yang akan ambil SPM pada bulan Mac. Kalau dia bukan anak tuan-tuan pun, dia anak saudara tuan-tuan, dia adik saudara tuan-tuan, dia terpupu tuan-tuan, dia anak pupu tuan-tuan. Lebih baiklah tuan-tuan memulakan sesuatu yang positif. Pada 3 kuarter pertama ni tuan-tuan, saya cadangkan kepada tuan-tuan mulai esok, lancarlah kempen. Saya seorang yang positif. Saya sentiasa menyokong perkara yang positif. Saya ingin menjadikan semua orang berada dalam keadaan yang baik dan saya mahu bencana ini tidak memusnahkan jiwa rakyat Malaysia. Jadi postinglah. Ahmad, kau nak periksa 2 bulan. Kalau dulu abang dapat 7A, Ahmad dapat 8A. Kalau abang dulu jadi doktor, Ahmad jadi saintis. Kalau abang dulu hanya menulis tesis Al-Khawarizmi, Mamat terus jadi Al-Khawarizmi. Tuan-tuan kena mula memilih tuan-tuan untuk menaikkan, begini tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan menuturkan kebaikan. Sebab tu tuan-tuan, kita baca Quran ni kan, setiap kali kita menuturkan kalam Allah, akan datang kebaikan. Sebab tu Quran disuruh baca hari-hari. Sebab kemurnian Al-Quran tu, kalam Allah tu. Begitu juga dengan kalam-kalam yang lain yang tuan-tuan ucapkan. Sebab tu saya bimbang kerana saya takut tuan-tuan telah menghabiskan suku pertama tahun ni. Di mana suku pertama tahun ni akan krusial dengan pemvaksinan booster dan krusial dengan pemvaksinan kanak-kanak. Tuan-tuan habiskan untuk berdebat. Masa yang saudara patut tumpukan untuk menaikkan kualiti hidup saudara yang terjejah dalam 2 tahun, tak dapat saudara baiki. Saudara menjahanamkan lagi jiwa, emosi, tumpuan dan juga fikiran saudara untuk terbabit apa yang saya panggil kata rotation yang 2 tahun dulu dah berlaku. Cukuplah tuan-tuan. Bila booster mula diperkenalkan pada Disember 2021, tuan-tuan, kita dah berkelahi dah. Sebelum vaksin datang pun kita dah berkelahi dah. Dan kita akan berkelahi lagi. Yang perkelahian pada tahun 2022, kerana 3 bulan pertama ni kita akan ada booster yang dilancarkan secara besar-besaran. Mulai 15 bulan April ni booster secara besar-besaran. Kempen akan datang besar-besaran. Kumpulan pro-booster akan bercakap besar-besaran. Kumpulan anti-vaksin lagilah. Yang dah vaksin anti-booster pula akan bercakap. Kemudian anak-anak saudara akan pergi pula pada suntikan. Begini tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pilih untuk tidak menyertai ini. Tetapi jangan mencederakan jiwa saudara untuk berdebat dengan orang lain yang keputusan yang saudara boleh buat sebagai silent decision. Saudara buat dan simpan. Aku ni dah 2 dos. Aku dah tak larat dah pergi ketiga. Diam je. Jangan naik status tuan-tuan. Kenapa mengheret perdebatan-perdebatan tidak perlu? Yang saya fikir kata, pagi ni yang sepatutnya saudara fikir kata, anak saudara nak mulakan persekolahan. Terutama mereka yang akan menjadi calon peperiksaan. Anak-anak saudara memerlukan 2 bulan ni. Bulan Mac ni mereka nak ambil SPM. Anak saudara tuan-tuan. Sepupu tuan-tuan. 2 pupu tuan-tuan. 3 pupu tuan-tuan. Kalau Kedah ni sampai kupu-kupu pun adik-beradik dia. Jadi tuan-tuan lebih baik mengambil langkah dengan menghabiskan masa bulan 1 kuarter pertama Mac ni adalah untuk membersihkan elemen negatif yang saudara terlibat selama 2 tahun kepada elemen positif. Kedua tuan-tuan, saya nak beritahu pada saudara tuan. Meletakkan racun di dalam peti ais, meletakkan racun di dalam almari, meletakkan racun di dalam tempat yang merata-rata, satu hari racun yang sama akan membunuh anda. Faham Berarti kalau saudara tak memutuskan diri saudara dengan hubungan keracunan, berarti dalam Facebook saudara ni ada friend yang hari-hari dia update benda racun. Kick. Ada kawan ni tuan-tuan, kalau dia call tuan-tuan, dia WhatsApp tuan-tuan apa, dia akan WhatsApp benda-benda yang meracun minda saudara. Cut off. Saudara bukan saja perlu membuat penjarakan sosial bagi mengelakkan COVID, tapi saudara perlu membuat penjarakan pergaulan, maya dan juga fizikal dengan orang yang boleh menjadi toksik. Sebab saudara perlu memulakan kembali 2 tahun ni, 3 bulan ni, untuk membetulkan 2 tahun yang kita dah rosak. Kerana kita telah bergelumang dengan COVID ni, bukan saja dia bunuh tuan-tuan, dia jangkit 2.8 je, dia bunuh 30 lebih ribu. Tetapi dia membunuh minda
dan dia telah merosakkan orang-orang yang sihat ni jauh lebih teruk daripada dia telah merosakkan orang yang telah dijangkiti. Orang yang dijangkiti, tuan-tuan, dia dah insaf dah. COVID is real. Dia dah terima dah. Dia pun dalam proses sekarang ni kena go sukses, keep positif. Paru-paru ada 70%, paru-paru ada 80%, paru-paru ada 90%. Ataupun kalau buat kerja sekarang ni, dia kena berhati-hati kerana dia ada traumatik. Tapi orang-orang sihat ni, tuan-tuan, dia akan berdebat dan berdebat dan berdebat. Perdebatan akan menjadi bertambah besar kerana sekarang ni saya akan lihat beberapa kumpulan akan naik ke mahkamah untuk mencabar keputusan mahkamah. Negara ini akan menjadi lebih drama lepas ni apabila ibu bapa mula menyaman di mahkamah secara berkumpulan kerana enggan anak mereka divaksin pada usia 5 hingga 11 tahun, tapi pada waktu yang sama akan mendesak kerajaan bahawa anak yang tidak divaksin mestilah dibenarkan bersekolah. Kerana kita tak menyatakan lagi status sama ada tak divaksin boleh masuk sekolah ataupun divaksin boleh masuk sekolah. Tapi saya fikir Malaysia memilih jalan tengah. Jadikan vaksin ini adalah option. Sama ada divaksin, tak divaksin boleh hadir di sekolah. Di mana vaksin tidak dijadikan lagi sebagai pola ataupun dijadikan sistem kasta. Vaksin yang diperkenalkan mestilah menjadikan sistem kepada mereka yang percaya anak mereka boleh divaksin, maka mereka meningkatkan penjagaan pada anak mereka. Bagi mereka yang percaya bahawa anak mereka yang tidak divaksin, gunakanlah SOP, manual SOP. Pakai cukup-cukup mask, pergi jaga betul-betul, jangan buat pergaulan apa-apa gini yang luar biasa yang boleh mendedahkan pada jangkitan. Daripada kita berdebat panjang dan kita akan merosakkan negara ini dengan keadaan yang lebih teruk. Menyeret sistem pendidikan dalam keadaan tidak menentu dan menjadikan anak kita mangsa. Apabila saman menyaman di mahkamah terlampau besar, ibu bapa akan mempergunakan pula anak-anak sebagai senjata untuk mengukuhkan perjuangan mereka vaksin dan anti vaksin ni, tuan-tuan. Dia akan menyeret generasi Malaysia hingga umur 5 hingga 11 tahun ni. Terbabit dengan perang yang 2 tahun yang telah membingungkan orang ni. Jadi saya bagi tahu kata, jadikan akaun bulan 1 dan bulan 3 untuk 3 bulan pertama secara orang berniaga ni. Bersihkan toksik daripada diri anda. Jauhi membaca toksik, jauhi daripada anda terlibat dengan benda-benda bersifat toksik. Putus hubungan dengan rakan-rakan toksik, keluar daripada kumpulan-kumpulan toksik. Dan saudara kena kembali membuat investment, iaitu menanam semula apa yang telah saudara musnah selama 2 tahun. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan diri saudara adalah ladang yang besar, tuan-tuan menghasilkan jagung, tuan-tuan menghasilkan padi, tuan-tuan menghasilkan segala bentuk energetik. Dan ladang itu telah musnah. Ladang itu telah musnah kerana sebahagian besar daripada isi ladang itu telah diisi oleh kemusnahan di mana saudara rasa ketidakyakinan saudara penyakit ini akan hilang dengan cepat. Ladang itu dah musnah kerana sektor pekerjaan yang saudara ada telah hilang dan saudara hilang punca pendapatan. Ladang itu telah musnah apabila karier yang saudara ada dalam perniagaan rupanya kolap dengan sebenarnya mata. Semua benda telah musnah, tuan-tuan. Dan tuan-tuan akan musnah kalau saudara akan mulakan tempat baru. Apa yang saudara mulakan tempat baru? Saudara kena teroka kembali ladang itu. Untuk meneroka ladang yang ada, tuan-tuan. Tuan-tuan kena mengelakkan kembali punca ladang itu rosak dulu. Iaitu kerana saudara telah terpengaruh dengan begitu banyak toksit. Saya punya nasihat petang ni adalah untuk 3 bulan pertama. Jauhi toksit. Putuskan semua hubungan dengan orang yang saudara rasa toksit. Begini, tuan-tuan. Dia tak putus silaturahim. Dia tak putus silaturahim. Apa yang kita putuskan adalah daripada berada dalam sekitar fitnah apabila anda berasa berada dalam sekadar fitnah yang kemudiannya mencetuskan perbalahan, jauhi fitnah itu bukanlah memutus silaturahim. Kalau saudara berada dalam sekitar orang yang akan memperbuat dan menanamkan pada saudara kebencian, adalah berdosa untuk mendengarnya. Kalau saudara berada dalam sekitar orang yang kemudiannya akan menyebarkan fitnah dan fitnah tersebut akan menimbulkan kerosakan pada diri saudara, dengan maklumat-maklumat yang tak ada tabayun, jauhi. Itu yang saya nak share dengan saudara dengan saya tengok setahun pertama. Kemudian kebetulan cuti pada 9 dan 10. Saya review dan saya rasa kalau hari ini saya tak stream benda ni, saya fikir kata kita akan menghabiskan 1 tahun lagi yang membazir. Dengan membiarkan diri kita terjerat dalam perdebatan-perdebatan yang tak selesai sejak 2 tahun dulu pasal COVID is agenda Illuminati. COVID ini adalah Bill Gates. COVID ini adalah mainan Yahudi. COVID ini adalah rekaan. COVID ini adalah demand industri ubat. Kita akan ulang lagi dalam proses di mana sekarang ni kita dah masuk kepada booster. Kita dah masuk pula kepada kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Saya fikir lama-lama, tuan-tuan, jenazah hidup ni berjuta-juta berbanding 31,000 orang yang dah kita kebumikan sebagai mangsa COVID yang mati. Tetapi mangsa COVID yang mati dalam keadaan hidup, the zombies ni, akan menjadi lebih ramai.
Kerana jiwa saudara, fikiran saudara telah dibunuh oleh debat-debat dan juga pertelingkahan yang tak perlu sepanjang COVID melanda negara kita.